Okey, jadinya P 0.95 N 160. So Q akan dapat 0.505 lah. So awak boleh cari min jangka bilangan tu. So min sama dengan NP. Okey, so N darab P. N awak 160 darab dengan P 0.95. Okey, tekan kalkulator. Awak tekan kalkulator je lah. Sekejap, cikgu tekan kalkulator. 160 darab 0.95. So awak akan dapat 152. Okey, lepas tu cikgu cari variance. Okey, variance adalah ni 02 NPQ. Okey, NP tadi 152 darabkan dengan Q 0.05. Ataupun nak buat sesa pun boleh. Nak buat satu-satu boleh. NP darab dulu. N 160 darab P 0.95 darab Q 0.05. Okey. So, awak nampak tak dalam NPQ ni dia ada NP pun sangat berkait rapat. Okey. Sisi samping awal dengan sangat berkait rapat dengan min ni. Okey. Sebab rumus dia lebih kurang. So, awak darablah dengan 0.05. Awak akan dapat 7.6. Okey. So, nak cari siang piawai dia mesti punca kuasakan NPQ. So, NPQ awak dapat yang ni 7.6. So, punca kuasakan sajalah. So, punca kuasakan 7.6. Awak akan dapat 2.7568. Okay. So, next. Okay, menyelesaikan masalah melibatkan taburan binomial. Okay, ni senang je dalam masalah ni. So, cikgu nak jawab contoh 12. Sebelum tu, cikgu nak suruh awak buat soalan ni lah. 7 orang pastian ujian dapat sejauh guna suka jam dapat siswa sebenarnya 2 orang. Okay, ni terjawab. Dan suatu mainan peserta pada meneka. Okay, ni. Okay, ni. Okay, tolong buat So, satu lagi. Kita nak buat habis dulu binomial. Maaflah, cikgu bagi kerja banyak. Terpaksa. Okey, contoh 12. Sebuah kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat. Okey, kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat. Okey, faham cerita ni. Dia berarti bahawa 12% daripada kek coklat itu berjisim kurang daripada 1 kg. Maksudnya, 12% kurang 1 kg. Maklumat kena bagi tahu. So, cari bilangan kek minimum. Bilangan minimum kek. Cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya okey, dia nak cari bilangan. Maksudnya awak akan dapat bilangan kek lah nanti. Faham soalan dulu. Supaya kebarangkalian, okey, ni bermulanya maklumat. Okey, kebarangkalian, okey, maksudnya P bahawa sekurang-kurangnya. So, bahawa sekurang-kurangnya, so sekurang-kurangnya besar daripada 1. Sebiji kek coklat berjisim kurang daripada 1 kg. Ni maklumat dia. Kek coklat berjisim kurang 1 kg adalah, dia katakan X ialah mewakili bilangan kek coklat yang berjisim kurang daripada 1 kg. So, ni adalah X. Sekurang-kurangnya sebiji coklat yang dipilih sarawak adalah lebih besar. So, lebih besar daripada 0.85. Gitu. Okey, so P awak apa? P. Ni P tadi. P 0.12. So, Q awak akan dapat 0.898 lah. Q 0.098. Jadi, kita kira daripada sini. So, awak tengok ya gini P X lebih besar daripada 1, lebih besar 0.85. P 0.12, Q 0.898. Okey, sekarang ni disuruh cari bilangan. Okey, bilangan maksudnya dia nak N lah. X binomial NP. Awak tahu tak N dia berapa? Tak tahu. Jadi, kalau awak nak buat ni, takkanlah awak nak buat gini kan. PX, kan dia kena, ni kan. PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah. Sampai bila benda ni? Sebab tak khabar pun sampai berapa.
Jadi dia khabar pun X tu berapa. Kalau dia khabar X tu adalah 10 biji, so kita tahu dah 0, 1, 2 sampai 10. Okay, so kita boleh buat lah sampai 10. Tapi sekarang ni kita tak tahu X tu berapa. Kita tak tahu. Jadi macam mana nak buat? Kita ada trik dekat sini. Tengok molek. Cikgu nampak soalan taburan kebaran kalian ni sama je. Gini je. Dia kalau soalan yang macam susah-susah sikit, gini lah. Okey, ke belakang ke belakang maksudnya. So dia kata PX lebih besar daripada 1. Okey, awak highlight kan lebih besar daripada 1. Berapa 6-nya? Titik-titik lah. Kita tak tahu berapa. Sampai bilangan berapa kan. Sebab kita nak tak cari. Jadi dia kata lebih besar sama dengan 1. Kita nak cari ni bilangan dia berapa ni, ke belakang lagi nak tahu berapa. So guna teknik yang cikgu kata tadi, cikgu tadi hari tu nak cari semua ni lebih mudah apabila kita satu tolakkan yang di belakang ni. Satu tolakkan dengan yang di belakang, maksudnya PX sama dengan 0. So kita akan dapat lah yang belakang-belakang semua. Okay, jadi awak kena buat gitulah. Daripada sini awak kena buat satu tolak PX sama dengan 0 lebih besar daripada 0.85. Okay. So, next. Alihkan dululah yang ni satu pergi sana. So, awak akan dapat negatif PX sama dengan 0 lebih besar 0.85 tolak 1. Awak akan dapat negatif 0.15. Okay, sekarang ni ini adalah negatif. Jadi kebaran kalian kita tak boleh negatif lah. Kita jadikan dia positif. Positif. Bila awak jadikan dia positif di sebelah kiri, sebelah kanan pun kena tukar tanda jugalah. Okey. Sekejap So kalau depan awak tukar tanda, jadikan dia positif. Ya Allah. Kalau tukar tanda depan ni, jadikan dia positif. Sebelah kanan ni pun kena tukarkan tanda juga. Kalau sini positif, tukar negatif lah. So, sini negatif, kita tukarkan jadi positif. So, bukan tu je. Simbol ini pun mesti tukarkan juga. So, kalau dia lebih besar, kita kena tukarkan jadi lebih kecil. So, maksudnya awak akan dapat P X sama dengan 0. Ni, 0.15. Okay, dia memang peraturan dia memang gitu. So, kalau awak buat sesuatu dengan positif negatif ni, ni pun akan bertukar juga. Okay, tapi kalau awak tambah tolak, dia tak ada masalah. So, sekarang ni kita gunalah rumus yang kita belajar tu. So, C, N kita tak tahu. So, ni 0. So, dia punya, tu tadi apa? 0.12, 0.98. Belakang ni, dia mesti depan tak belakang kan? N tolak 0. N tolak 0. So, kurang daripada 0.15. So, ini kita boleh potong. Ni boleh potong sebab apa? Sebab apa-apa yang atas ni, yang dot kosong dia akan jadi 1. Kalau awak tak awak tekan awak tekan 5C0, 6C0, 7C0, semua akan dapat 1. Tu tujuan dia kita buat. Jadikan dia kosong tu. So, ni akan dapat 1. Ni kuasa kosong pun akan dapat 1. Jadi, hanya tinggal ini. Kan? So, tinggal situ awak akan dapat N tolak 0, N lah. So, 0.98 N kurang daripada 0.15. Okey, nampak saja kuasa gini. Okey, terus masukkan log dalam pengiraan awak. So, masukkan log 0.98 N. Dia mesti kalau masuk log, mesti masuk kiri dan kanan. So, log 0.15. Kuasa log ni turunkan ke depan. Nampak saja kuasa turunkan ke depan. So, awak akan dapat N log 0.98 kurang daripada log 0.15. So, awak nak cari N kan? So, N kira log 0.15 bahagi dengan log 0.98. So, N awak akan dapat, okey, kira sendiri, kira lah dia, 14.84. Apa jadi lebih besar pula ni? 14.84. Sekejap. Log 0.98. Okey, sorry. Kita kena kira dulu. Kalau dot awak akan dapat ni. Cikgu faham.
Kena kira dulu. Okey, sekarang ni kita kira dulu log 0.98. Log 0.98. Kita akan dapat negatif 0.00877739. Oh, panjang sikit, tak apalah. Kurang daripada log 0.15. Okey, awak tak boleh bahagi lalu Awak tak boleh bahagi lalu macam cikgu buat tadi, sebab dia akan efek pada ni. Okey, gini. Sebenarnya gini, apa yang jadi masalah, awak jangan buat gini. Tadi cikgu tunjuk kat awak, buat gini kan, log 0.15 bahagi log 0.98. Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Dia sebenarnya akan efek benda ni. Okey, sebab apa? Cuba tengok n. Tengok daripada atas tadi, daripada atas ni. So n log 0.98 ke 88? 88, sorry. 0.88. Okey, kurang daripada log 0.15. Cuba kira ni dulu. Log 0.88, awak akan dapat n negatif 0.05555 1. Log 0.15 negatif 0.82391. So, okey, ni yang akan jadi masalah. N awak nak alih ke sana kan? Ni awak nak alih ke sana, jadi kena jadi bahagi. Tapi bila jadi bahagi negatif, so awak akan dapat log tak ada dah log. So awak akan dapat negatif 0.82391. Ni bila awak bahagi negatif kan, awak bahagi negatif ni, negatif 0.05551, simbol ni akan bertukar ni. Jadi gitu. Sebab tu dia kena kira satu persatu. Maksudnya kena kira mula lah. Jangan buat direct gitu, sebab akan jadi masalah dekat sini nanti. So awak akan dapat negatif 0.82391 bahagi dengan negatif 0.5551. Okey, so awak akan dapat n besar daripada, disebabkan dia negatif, so awak akan dapat 14 positif lah, 14.84. Okey, K kan, K dia mesti lebih, so n sama dengan 15 lah. 14 minimum, so n 15. Sebab dia lebih daripada 14, so n 15. Kena kira dulu. So kalau awak tak kira, contoh awak buat gini lah, n kurang daripada log 0.15 bahagi dengan log 0.088. Awak kira, awak akan dapat 14.84. Sebab ni bila awak kira ni, awak akan dapat negatif, ni akan kira negatif. So negatif akan dapat gini. Jadi simbol ni tak sama dengan yang asal ni. Simbol ni tak sama. Jadi sebaiknya awak buat ni dulu. Kena kira dululah. Sebabnya bila awak bahagikan dia negatif, dia tukar simbol. Tu menyebabkan jadi pening tu. Okey, kalau dia bahagi dengan kalau sini ni dia positif, kita tak ada masalah. Ingat kalau dia bahagi dengan negatif saja, simbol terus bertukar. Kalau tambah tolak, dia tak menjadi masalah apa-apa. Okey, so 1, 2, 3 ni kena buat. Okey, latihan formatif mana kena ajar. Latihan formatif ni cikgu nak suruh buat nombor 3, nombor 4, nombor 5, 6. Banyak memang banyak, tak apalah. 7, 9 otak ni. Okay, next kita akan belajar taburan normal. So cikgu bagi ni, nanti boleh tanya soalan apa-apa. Banyak tak apa lah, banyak pun. Okay, Assalamualaikum.